Bismillahirrahmanirrahim. Soal 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Artinya tiada tasawur, mana tidak logik, tidak nampak di dalam gambaran akal kita. Apa dia? Wujud orang yang kena jadi, hendak mendinding akan wujud orang yang menjadi akan dia, tetapi telah berlaku pada segala adab. Maknanya siapa dia yang kena jadi? Semua makhluk kita ni dipanggil makhluk, mana allazi khuliqah, yang jadi. Adapun Tuhan dipanggil khaliq. Apa makna khaliq? Allazi khalaqah, yang menjadikan. Maka yang menjadikan, taraf wujud dia dengan benda yang dijadi berbeza. Ya, taraf kewujudan Allah Ta'ala ialah wajib. Taraf kewujudan semua makhluk ialah harus. Harus makna apa? Nak ada boleh, tak ada tak apa. Kita ada pun akal terima sah. Kalau kita kata kita tak ada pun sah juga. Tapi kalau wujud Tuhan tak boleh. Ya, tak ada wujud Tuhan. Kalau kata ada, itu memang sewajibnya. Kalau tak ada, akal tak terima. Sebab kewujudan dia adalah qadimun, sedia. Apa makna sedia? Makna tidak ada awal kewujudan dia. Macam kita, wujud kita ada awal. Tahun kita lahir tu, sebab beranak kita tahun 60, tahun 40, tahun 80 kan? Makna sebelum tu kita tak ada. Ada pun Allah Ta'ala tak berlaku ketiadaan pada Tuhan. Di awal sampai akhir, kekal selama-lamanya. Itulah taraf wujud yang wajib, dan itulah dipanggil wujud yang sebenar, yang hakiki, tunggal Allah Ta'ala saja. Dan itulah dipanggil Tuhan. Ya. Nah, jadi Tuhan atau dikatakan Tuhan tu mesti taraf wujud dia adalah wajib, bukan harus. Kalau taraf wujud dia harus, tu bukan Tuhan. Itu tiap-tiap kewujudan yang taraf wujud dia harus, bermakna dia kena jadi. Kalau kewujudan dia bukan harus, wajib, dia tidak kena jadi. Dia yang menjadikan. Sebab tak boleh tanya siapa jadikan Tuhan, tu soalan bodoh. Siapa jadi Tuhan? Kau panggil Tuhan, apa tu kau tanya siapa jadi? Ya, kalau tanya siapa jadikan makhluk, tu betul. Ya, makhluk mana dijadikan? Allah Ta'ala bukan dijadikan, dia yang mencipta, bukan dia dicipta. Tu. Jadi tiba-tiba kewujudan yang lemah, makhluk yang dijadikan, dia nak pergi dinding nak tutup kewujudan yang paling hebat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Mana boleh? Ya, tidak boleh menutup kewujudan Allah Ta'ala, mendinding wujud yang menjadi Allah Ta'ala, tetapi telah berlaku pada segala adab itu. Jadi ini seorang tadi apa? Dia tidak terasanya nampak kebesaran Tuhan, bukan kena ada dinding. Ya, sebenarnya hakikat. Sebenarnya dia berpaling, Tuhan tutup, Tuhan paling kan. Tidak apa. Sebab tu kita nak melihat benda, objek yang besar mesti menghadap. Itu panggil tawajuh. Ya, tawajuh itu maknanya menghadap. Oh, nampak. Ada pun idbar, dia membelakangkan, dia nampak. Gajah depan, gajah besar, tapi dia belakang, dia pusing. Mana nampak? Dia kena menghadap, dia nampak. Ya. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala lebih lagi. Zat yang maha hebat, maha sempurna. Ya, bila kita tawajuh, dia akan terbuka. Akan terasa terbuka. Pengenalan yang lebih hebat dengan Tuhan. Tapi kalau kita tak bertawajuh, tak ada menghadap, kalau dia menghadap pada makhluk, tidak pada Tuhan, habis Tuhan tutup. Dan ada yang tutup terus, langsung tak kenal tu orang kafir. Langsung dia tak kenal siapa Tuhan sebenarnya, apa sifat ketuhanan, apa semua dia tak tahu. Ya. Kemudian bermula wujud, mana ada orang yang kena jadi. Siapa dia? Selain Tuhan, termasuk kita. Iaitulah dipanggil menzahir ia akan wujud yang menjadi. Mana wujud semua makhluk ini dipanggil mazhar. Ya, mazhar maknanya apa? Tempat nyata. Kalau kita apa? Mazhar, cermin. Cermin tu panggil mazhar. Ya, mana dia tempat menyatakan segala sesuatu. Jadi alam ni ibarat cermin, menunjukkan atas kewujudan Allah Ta'ala. Ya, maka siapa tengok cermin tak nampak gambar, itu ada masalah. Ya, tu. Cermin tu gelap ke atau mata dia tak sihat. Ya. Jadi makna kita kena bersihkan mata dalam, cermin dalam, bahawa dia boleh nampak terang kebesaran dan keagungan Tuhan dalam pandangan dia. Jadi semua yang dijadikan dalam makhluk termasuk kita, langit, bumi semua sekali,
Ya, sampai kepada besar paling makhluk apa? Arash. Ya. Arash yang paling besar. Ya, kursi pun lebih besar pada dunia ni. Kursi kalau bandingkan dengan dunia ni, alam dunia kita ni, dia jadi besar cincin di tengah lautan macam tu. Dan dunia ibarat sebentuk cincin, seluas tu itu kursi. Maka kursi dibanding dengan Arash pula jadi macam tu. Kursi yang besar tu jadi macam sebentuk cincin. Arash macam lautan yang begitu luas. Walhasil walau hebat macam besar pun dia tetap makhluk Allah Ta'ala. Ya, kewujudan dia asalnya tiada Tuhan yang jadikan. Ya, kita pandang semua tu nampak kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Ya, hati kita sangat perlu diberikan keperasaan tentang kewujudan dan kebesaran Tuhan. Barulah hati kita akan selamat. Kalau hati kita tak jaga itu, dia tak merasakan benda tu, dia akan jadi rosak. Dia tak rasa wujudnya ketuhanan. Dia tak terasanya wujud kebesaran keagungan Allah Ta'ala, maka dia akan lalai, dia rosak. Jadi bermula wujud orang yang kena jadi, cerita kita semua ni, ialah menzahirkan, ia memberikan, dia menerangkan, menyatakan akan wujud yang menjadi. Akan dia, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tak nampak, jalan dalam hutan nampak tapak harimau, terang jadi, dia undur belakang, orang kata nampak, ya ada lah ni, tak nampak pun, tak nampak kau jalan ni. Jalan berdebung kena baham harimau. Jadi maknanya dia tak nampak, tapi benda tu wujud. Sebab benda ni ada dua. Kalau benda tu tiada, confirm dia tak nampak, baru dia tak ada. Tapi tiap-tiap benda yang ada tak semestinya nampak. Satu. Yang kedua, mana taraf tinggi, yang tak nampak lebih hebat dari yang nampak. Yang tak nampak tu lebih hebat dari yang nampak. Kita nampak jasad kita, yang tak nampak apa? Roh nampak dan tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Kalau nak tahu dia keluar kan tengah-tengah kita. Ya, tunggu tutup mulut, mandi kapan, tumbat dia punya sangka dan lahat. Roh lagi cabut lagi tempat lain, alam barzah, untuk menerima balasan pula dan seterusnya. Jadi benda yang tak nampak lebih hebat. Pokok yang tumbang besar berdembum, macam apa tu lah, angin ribut tu, angin nampak tak nampak. Depan mata kita pula tuan-tuan pula kerja ni, TNB kan, apa tenaga dia, elektrik nampak. Ya, mentol menyala, kipas berfungsi kan, benda nampak. Yang nampak tu kipas berpusing, lampu menyala, yang kontrol je apa? Current elektrik. Kalau dia tak ada, habis. Tu siapa kata tak nampak pun, ya, teki tak ada, so dia pegang kabel elektrik. So dia panjat tiang elektrik, dia pegang. Oh, tak boleh, macam matio dia. Tu ada India tu orang dia buat. Dia kata lu tak ada nampak. Dia kata tak ada nampak, tak mesti tak ada. Kau pergi panjat tiang elektrik pegang. Oh, tak boleh lah, macam mati lah. Kau kata tak nampak, pergi nampak, tak nampak, kita tak ada, kita pegang, tak wajib lah. Jadi maknanya kesimpulan dia, yang tak nampak sebenarnya lebih hebat. Last sekali yang paling besar, huwallahu ta'ala. Dan Tuhan sebut, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kau tidak dapat melihat Allah Ta'ala ketika di dunia, tapi Tuhan yang melihat kita. Nah, lihat di akhirat bisa dibuka dengan cara yang layak dan tidak ada serupa dengan makhluk, tapi cara yang paling hebat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang melihat. Maka yang melihat mata, maka oleh kita jaga mata, jangan dikotorkan dengan pandangan-pandangan maksiat, ya. Maka cepat terang dia dapat lihat. Kemudian bermula wujud, mana ada yang kena jadi itu menzahirkan ia akan wujud yang menjadi. Maknanya terang, kita tengok dia pada langit bumi, sudah nampak kebesaran dia, nampak terasa kewujudan Allah dalam setiap pandangan kita jatuh kepada makhluk Allah Ta'ala, ya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Bila nampak itu, itulah dipanggil nur, ya, nurul, ya, nazar, cahaya pemandangan kita. Bila kita nampak tu, maknanya pandangan tu cantik, ada cahaya. Kalau dia pandang tak nampak pesan Tuhan, itu pandangan gelap, dia panggil zulmah. Sebab tu Rasulullah minta semua tu ada nur, depan, belakang, kiri, kanan. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'in nuran wa fi basari nuran wa amami nuran khalfi, semua ya, jadikan dalam qalbi aku nur, dalam mata aku pandangan aku nur, pendengaran aku nur, depan aku nur, belakang aku nur, kiri, kanan, depan, belakang, atas, semua nur, dan besarkan nur dan diriku. Itu nur iman, nur ma'rifah, terang. Lawan nur apa? Zulmah, cahaya. Lawan dia gelap. Nak duduk dalam terang ke dalam gelap? Tu orang tahu dah. Duduk dalam gelap seksa kita tu.
Dan dengan kerana itulah mendatangkan oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya dengan 9 ta'ajub pada ini mahal, ini tempat ni. 9 ta'ajub. Apa ta'ajub dia? Kepelikan. Pelik betul itu. 9 kepelikan. Pertama dia kata kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Betapa tasawur, mana betapa logik pada akal bahawa mendinding akan wujud Allah Ta'ala daripada kita oleh suatu daripada kaun ini. Macam mana boleh kau terhijab dengan Tuhan sedangkan dia azhara kulla syai', dia yang menzahirkan kaun, dia menjadi. Pada Allah Ta'ala yang menzahir ia akan wujud, dia yang menjadi. Macam mana pula penjadi kita tak nampak benda yang jadi kita tu? Mana besar martabat tukang dengan barang kan. Pergi kedai perabot, tukang perabot kan, dengan bahan perabot, mana besar tukang dia lah. Kalau tak buat kan, tak ada lah jadi maknanya dia yang mengukir. Maka nampak Tuhan di dalam pandangan kita kepada kesan ukiran dia, kesan perbuatan dia kan. Kita tengok je perabot, wah nampak, wah cantik, pandai betul Tuhan ini cantik betul dia. Dia punya buatan tadi kan, kita nampak hebat betul. Lepas tu di antara apa dalam satu kerja urusan yang tak perlu payah iklan. Kita menjaga ni iklan kan, iklan gini-gini sekarang macam-macam masuk WhatsApp lah apalah. Dia satu kerja tak payah iklan, cukup dia mengemaskan kerja dia. Apa dia? Tukang rumah kan. Tukang rumah tu dia buat cantik rumah tu betul-betul lah. Orang tengok je, orang cakap ini siapa tukang ni. Tak payah dia masuk dalam apa-apa, orang lalu tengok je, wah cantik betul dia punya bentuk ni kan. Orang akan tanya siapa dia ni tukang. Tu iklan dia. Dia buat rumah cengek dia tanpa simen dan bukan waktu ni apa pula buat macam ni gaya kan. Jadi dia pada nampak terang dalam ukiran pembinaan yang cantik akan sanik pencipta dia. Maka Allah Ta'ala perbuatan yang sangat hebat. Nak tengok benda pelik-pelik, tengok atas kepala kita, tengok Tuhan. Tuhan angkatkan akan langit bi ghairi amadin tarawnaha, tak ada tiang pun. Kita nak pergi Palestin, nak tengok batu tergantungan, batu nak ikut Rasulullah terangkat tergantung. Itu batu kecil atas kepala kita lagi besar. Satu dunia hari-hari tergantung dia punya langit, tak ada tiang. Quran Nas tu bi ghairi amadin, tak ada tiang, tarawnaha, yang kau perhati hari-hari, cukup tu. Betapa besarnya Allah Ta'ala punya pentadbiran yang maha dahsyat. Cukup dia pandang tu untuk menjuntik nur iman dalam kalbi dia. Jadi pelik lah macam mana pula bahan cipta kau kena pencipta pula kau tak kenal. Itu menandakan dia belum matang dalam bidang tu. Dia kalau tidak matang dalam bidang lukisan, dia tak kerti. Dia tengok lukisan, orang tanya berapa lukisan ni? 20,000. 20,000 macam ni dia. Kalau orang matang, orang yang arif, dia kenal buat lukisan, dia tengok je harga 20,000, dia tengok kat mana kan, dia tengok kat sign bawah tu, dia tengok, oh dia ni memang ni pakar betul ni. Dia calik-calik dia 20,000. Kita buat satu tu warna tak habis tak jadi mungkin. Rupa kartun itu. Itu maknanya. Jadi kita kenal hebat nampak pada lukisan kejadian makhluk semua ni, yang Tuhan uruskan, Masya Allah, terang tu. Sebab tu ulama sufi panggil semua makhluk ni nurullah, cahaya Allah. Bukan Allah, cahaya dia. Mana cahaya tu menunjuk. Kita padam api tak nampak kan, ada yang nampak api. Jadi semua makhluk ni menunjuk apa? Wujudullah, allazi yattasif bil kamalat, yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Tu batu seorang suruh kita pandang yang betul. Kulin zuru maza fi samawati, sila pandang apa yang ada. Kalau pandang langit bumi tak payah cerita, semua pandang apa yang ada dalam tu. Itulah dia. Minad dalail dalil atau mazhar, cermin yang terang untuk memandang kebesaran Tuhan. Jadi kalau kita lihat makhluk menggunakan mata kasar, tiba-tiba tak nampak yang dalam menggunakan mata batin. Itulah kebesaran keagungan dia. Maka butalah mati seorang. Dia tengok pokok nampak pokok, dia tengok laut nampak laut, maka butalah mata hati. Dia kena tengok laut nampak Tuhan, tengok pokok nampak Tuhan, dia tengok apa pun nampak Tuhan.
Tengok dengan mata kepala, tapi nampak dengan mata dalam. Apa makna nampak dalam? Musyahadah dan muraqabah. Itu maksudnya. Dia disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu la qablah. Aku tidak lihat semua makhluk dengan mata kasar aku, melainkan mata dalam aku dah menghadap Tuhan. Itu maksudnya. Ya, nampak kebesaran Tuhan dalam kesan-kesan kejadian dia. Iaitu dipanggil asar, atau dipanggil mumkinat, atau dipanggil makhlukat makhluk. Itu yang pertama. Jadi satu ketakjuban. Macam mana dia kata boleh kau terdinding? Macam mana kalbi kamu tak boleh menghadap, merasa kehebatan Tuhan, sedangkan dia yang menjadikan kau sendiri. Itu maksudnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tunas Quran, pada diri kamu, kamu tak berhati ya. Terang tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ya. Sehebat-hebat doktor pakar tentang, dia tak pernah masuk campur tentang pergerakan darah dalam badan kita ada. Kita tidur darah bergerak, kita tak ada nak ejah-ejah. Ada nak ejah kan? Belum tidur ejah sikit. Ke mana? Nanti selit kan habis ke tengah. Tak bangun tidur ni kan. Tak ada. Kan kita punya kerja. Kita cukur rambut kita. Kita sikit pun tak masuk campur tentang tumbuh rambut. Ada kita perah tarik. Kalau silap tarik kan ada panjang, ada pendek, jarang pendek. Oh, besar kecil janggut apa rupa kan. Tak ada. Semua diurus. Perhati itu. Cukup lah tu. Satu badan kita kalau kita perhati. Oh, pentadbiran dia amat dahsyat. Tak payah pergi jauh, pandang kat diri kamu cukup tu. Kata siapa kenal diri dia, kenal Tuhan dia. Itu satu. Dia ada 9 ni. Yang kedua, kita baca 3 je. Yang kedua, kaifa yatasawwaru an yahjubahu, sama je. Macam mana boleh terhijab engkau dengan Tuhan? Wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in, masya-Allah. Dia cakap wali-wali, dia cakap tepat itu. Dengan nur dia cakap, menurut makrifat. Betapa teruja pada akal, mana betapa logik pada akal, bahawa mendinding akal Allah Ta'ala itu oleh satu. Mana boleh makhluk dinding Tuhan? Padahal Allah yang telah zahir ia dengan tiap-tiap satu. Dalam tiap-tiap suatu itu zahir Allah Ta'ala. Apa zahir? Terang nampak kebesaran dia, kewujudan dan kebesaran dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala, sungguh Ta'ala ala kulli syai'in, atas tiap-tiap suatu makhluk ni. Qadirun, maha kuasa. Bermakna kuasa Tuhan jelas nampak dalam semua makhluk. Kalau tak nampak lagi, mana cermin hati kita ada masalah. Kita lap balik. Ya. Kita tengok asal tak nampak ni. Rupanya kena lap balik. Lap balik, cuci dia betul, taubat apa semua, insya-Allah terang. Pada dalam suluk kalau terik payah sikit, taubat. Mandi taubat semua, lepas tu dia tarik laju. Sebab apa, dia yang menghijab sebenarnya, payah nak pergi. Jadi karat-karat ghaflah, kelalaian tu kita tebuk balik, cuci balik, lap balik, teranglah dia. Kita mandi dalam bilik air kan, bila sabun tu, sabun tu kena kat apa, cermin. Air cermin dalam bilik air tak nampak. Nak tengok tak nampak, kita perlap balik. Pakai shampoo kita lap, kilat. Ketiga tu nampak terang, jelas muka kita. Kan? Bau sedap memandang bila cermin tu bersih. Kaki nyamuk pun nampak. Itulah. Sedap, lazat memandang kewujudan kebesaran dia apabila cermin qalbi kita bersih. Itu maksudnya. Habis. Itu dia kata, hingga menuntut tunjuk oleh sekalian kita dengan wujud segala asar suatu mana atas wujud Ta'ala. Mana ilmu usuluddin, dia menuntut suatu ni. Mana dalil alam, baharu alam. Mana dalil kidam, baharu alam. Mana dalil sampai habis kaunuhu mutakaliman, baharu alam. Bermakna dia masih nampak alam. Ya, dia nampak alam, baru dia nampak Tuhan. Itu peringkat syariat bawah. Adapun hakikat dah sampai tak, alam dia tak pandang, dia terus sap ke dia je. Ya. Bila orang dah dapat tarikan terus, dia tak pandang bawah tu ni. Kita nak pergi KLIA, tak pernah pergi. Mesti ada pakai WIS. Tiba sini bola kona sana, tiba logon masuk, tiba tengok sampai. Bila dah sampai, tak payah pakai kiri. Sebut sap tu. KLIA itu nampak. Itu maknanya. Bila apa? Dalam dia sudah terang. Habis. Dan satu lagi, kaifa yatasarru ayyah juma syai'un wa huwa zahara fi kulli syai'. Tadi allazi zahara dengan satu. Tiap-tiap satu tu ada nampak bi qudrati bi iratillah. Ya silap pi dalam. Betapa teruja mana, betapa akal kita terima logik maknanya bahawa mendinding Allah Ta'ala oleh satu, mana tak boleh sebenarnya. Ya, padahal Allah Ta'ala tu zahir ia dalam tiap-tiap satu. Dalam semua kejadian terang. Ya, nampak kewujudan dan kebesaran. Tadi dengan itu. Jadi tak boleh pergi kok mana pun.
Ya, sebab kita nur sekeliling, inilah dia. Seperti barang yang berkata dengan dia ahli syuhud, mana orang terbukakan batin hati dia, atau dengan keelokan segala sifatnya, ya, segala asma'nya, segala nama dia, seperti barang dia kata akan dia oleh ahli hijab. Ya, ahli syuhud dia pandang terus, ya, kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, merasa. Ada pak ahli hijab, dia mengetahui, dia masih tahu tapi belum nampak, belum rasa terbuka, belum. Maka bermula segala akwan, segala makhluk ni. Beberapa tempat yang menerangkan dan menzahirkan bagi zuhur, mana terang segala makna beberapa asma' Allah Ta'ala. Yang adalah sekalian itu beberapa tafsir. Maka segala sifatnya, tengok ni dia. Ya, maka zahir pada ahli izzah akan keadaan Allah tu, ya, muizzan. Orang ahli izzah mana orang yang dimuliakan. Ya, siapa paling mulia? Huwa Rasulullah SAW. Para nabi-nabi, rasul-rasul, kemuliaan itu kan. Kita tengok dia maknanya apa? Kenal? Kita nampak itu al-mu'izz. Siapa mu'izz? Huwa Allah Ta'ala, Tuhan yang memuliakan. Terang nampak, ya. Dan zahir pada ahli zillah, keadaan Allah Ta'ala tu muzillan. Kita tengok orang-orang kafir, orang tak ada beriman, mana dalam keadaan hina kekufuran ni, kan, paling hina. Orang yang kufur dengan Tuhan, tak ada akidah, tak ada nilai langsung. Maka kita tengok daripada dia nampak apa? Keadaan muzillan. Siapa muzillan? Wallah. Dia yang apa? Maknanya menggelincirkan kawan di jalan sebenar. Dan zahir pada barang yang hidup. Kita tengok semua yang hidup kan, akan namanya al-muhyi. Kita tengok sama ada yang hidup, manusia berakal atau binatang, kita perhati je semua, serangga kecil semua tu, nampak al-muhyi. Nama Tuhan terpampang kat situ pada pandangan kalbi kita. Muhyi mana dia yang menghidupkan. Dan zahir pada waktu mengeluarkan roh mati, ya, maka nama dia al-mumit. Dengar dia orang ke haiwan ke apa saja, bila mati je, hatta perniagaan ni pun mati juga kan. Maka nampak al-mumit, situ terang menunjukkan dia. Ya, itu contoh mainan asma. Dan zahir pada memberi akan makna, memberi akan makna nama al-mu'ti. Segala benda yang kita dapat pemberian Tuhan, sebenarnya Tuhan zahirkan nama dia al-mu'ti. Dia buat tu, untuk kita memandang nama dia al-mu'ti. Dia pemberi sebenarnya, ya. Hinggalah demikian dimusyahadahkan bagi tiap-tiap pekerjaan yang kau dapat. Semualah ihya, ya, menghidup, makna bila dia orang yang hidup, ya, dan seterusnya. Atau semua maknanya apa? Pandang dengan cara asma. Maka masuk lain ni baru terbuka kemanisan dia dengan Tuhan. Dia dah mula berlazat dengan Tuhan. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia sudah mendaki ke atas. Ini nikmat yang paling besar bila terbuka. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, kaifa tasawwur ila akhir, wallahu a'lam. Tanda itu insya-Allah apa hari itu. Selamat berpuasa dan hari raya. Muhadzai batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Fa inna khairal qur'an anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Yeah.